yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak minta maaf kerana terpaksa tutup dulu kamera sebab saya punya bateri dah agak kurang ni. Jadi sementara saya nak cas ya, kita kita sambung dengan sedikit tadabbur lah daripada surah Al-Anbiya ayat 107 ya ibu-ibu ya. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat daripada surah Al-Anbiya ini merupakan ayat yang sangat popular lah ya. Kita tengok tadabbur sekejap, kemudian kita tutuplah dengan bacaan doa dan juga tasbih kafarah dan surat Al-Asr insya-Allah nanti. Baik, kalau ibu-ibu berkesempatan boleh buka suratul Anbiya ayat 107. Satu ayat sahaja ya. Jadi eloklah kiranya saya baca lah sebab saya tak boleh nak share dalam saya pakai handphone yang tak berapa nak ada bateri ni. Tengah Surat cas. Cuba buka suratul Anbiya 331. 331. Okey, terima kasih. Bersurat 331. Terima kasih. Baik, kita baca sama-sama ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sikit je. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah ya. Ayat ini sangat popular sekarang ni, musim Rabiul Awal. Rabiul Awal ini ialah kita banyak mengingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dan kita memperbanyakkan selawat bukan hanya pada bulan ini setiap hari, tapi bulan ini sebagai satu noktah untuk kita memperbanyakkan lagi selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat buat semesta alam ini. Kata Ibnu Kathir dengan kata lain, dia memutuskan baginda Nabi itu sebagai rahmat untuk semua. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya, berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang terima dakwah Nabi, terima ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur, maka orang ini bahagia. Di dunia dah bahagia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Dan barang siapa yang menolak serta mengingkarinya, maka merugilah ia di dunia dan rugi juga di negeri akhirat. Allah ya. Jadi kita bersyukur ibu-ibu ya, kerana kita ini dilahirkan sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat baginda Nabi ni special, banyak specialnya kan. Sebagaimana pernah ya dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim dalam sahihnya, hadis daripada Abi Hurairah,
dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Pernah ada para sahabat ini bila teruk maksudnya diseksa, dihina dan sebagainya dalam melalui dakwah kepada musyrikin Quraisy ini, ada yang minta pada Rasul, ya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah berdoalah kebinasaan ke atas orang musyrikin. Kemudian apa kata Nabi? Inni lam ab'ath la'anan. Kata Nabi, aku ni diutuskan bukanlah untuk sebagai pelaknat, wa inna ma bu'ithtu rahmatan. Tetapi aku ni diutuskan sebagai pembawa rahmat. Rasulullah ni sebagai pembawa rahmat. Walaupun ialah kita duduk dengar dalam ceramah-ceramah Maulidur Rasul kan, bagaimana dakwah Nabi ni ditentang oleh kaum dia sendiri, sehingga baginda Nabi ingin dibunuh kan. Peristiwa hijrah tu, baginda suatu hari nak hijrah tu kan, baginda dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy kan, tujuannya pun untuk bunuh Nabi. Sebelum itu lagi, ya Allah, sangat teruk, baginda dilemparkan dengan najis haiwan kan, ketika bersujud di Kaabah. Musyrikin Abu Jahal kan, ialah maksudnya menghina baginda Nabi SAW, menekan leher Nabi kan dengan kaki. Banyak lagi lah derita-derita yang dilalui oleh Rasulullah SAW, sehingga ada para sahabat yang kata, ya Rasulullah, doalah laknat kepada orang musyrik ni, sebagaimana orang-orang yang terdahulu bila menentang para nabi mereka, bagaimana balasan Allah kan, kebinasaan. Tetapi Rasulullah SAW, ya Allah, sangat-sangat berlemah lembut dengan umat dia, sangat-sangat kasih kepada umat dia. Sebab itulah betapa Rasulullah SAW ini, ya ibu-ibu, ya, sebenarnya baginda Nabi ni terlalu sayang kepada kita. Di hujung-hujung usia Rasulullah SAW, baginda disebut dan diriwayatkan sering mengunjungi perkuburan Baqi'. Kan kalau kita pergi haji, pergi umrah tu kan, kita yang lelaki boleh ziarah Baqi' kan, perkuburan yang di sebelah Masjid Nabawi tu kan. Pagi boleh ziarah, petang kan, lelaki boleh masuk ziarah. Dan di hujung usia Rasulullah, baginda sering ke Baqi'. Satu hari, ya ibu-ibu, ya, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berada di perkuburan Baqi'. Kemudian baginda memandang jauh, memandang macam menjauh je baginda pandang. Kemudian baginda sebut, wudittu an uqabila ikhwani. Nabi sebut dengan nada yang sayu kan. Apa maknanya? Nabi kata, aku teringin sangat-sangat, aku rindu sangat-sangat nak jumpa dengan saudara-saudara aku. Jadi bila dengar macam tu, para sahabat ni dia rasa heran. Bukankah kami ni ada dekat dengan Nabi? Dan Abu Hurairah tanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Wahai baginda Nabi, bukankah kami ni saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian apa jawapan Rasulullah SAW? Bal antum ashabi. Nabi kata, bahkan kamu semua ini sahabat aku. Kan, saudara-saudaraku ini ialah mereka yang datang selepas aku kan. Dalam erti kata lain, dengan bahasa yang mudahnya, mereka yang beriman kepada aku, yang mereka ini tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suara aku, tapi mereka ini beriman dan mereka ini sungguh-sungguh merindui aku kan. Jadi siapa yang baginda Nabi SAW rasa rindu nak jumpa ni, ibu-ibu? Siapa lagi? Ibu-ibu lah, kita-kita lah. Pernah tak kita jumpa Nabi? Tak pernah. Pernah tak kita melihat wajah Rasulullah? Tak pernah pun. Dalam mimpi pun jarang sangat orang boleh mimpi jumpa Nabi kan. Orang yang Allah pilih sahaja. Pernah dengar suara baginda Nabi? Tak pernah dengar.
Tapi kita beriman, ya kita beriman. Kan? Kita ikut sungguh-sungguh sunnah Nabi. Belajar sungguh-sungguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi ajaran agama kita. Sedangkan tak pernah pun kita jumpa Nabi, tapi kita iman kita ni ya Allah sungguh-sungguh iman. Kasih sayang kita, rindu kita kepada Rasulullah yang sangat-sangat tebal kan. Allah. Jadi orang inilah yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ya ibu-ibu ya baginda Nabi itu sebagai rahmat kepada sekalian alam, baginda sangat merindui kita, baginda sangat teringat kepada kita. Jadi apalah kiranya kita membalas kerinduan Rasulullah, kita membalas kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itu malam ni serengkas-ringkas mungkinlah saya mungkin nak kongsilah beberapa amalan yang disebut dalam hadis yang sahih. Maknanya amalan yang baginda sangat suka dan orang yang buat benda ini akan bersama dengan baginda Nabi SAW di syurga. Ada beberapa lah amalan disebut dalam hadis-hadis yang berbeza. Cuma tengoklah kalau sempat saya sebut satu, dua benda yang baginda Nabi pernah pesan ya. Antaranya apa dia ya, saya sebut dengan ringkas lah ya, antaranya perkara yang baginda sangat suka, sangat kasih kepada orang yang melakukannya, dan baginda berjanji akan orang kata apa menempatkan memberi peluang kepada orang ini untuk bersama dengan baginda Nabi di syurga. Salah satunya ialah ahsanukum akhlaqa. Ni saya sebut poin-poin je. Saya sebut poin-poin. Yang paling baik akhlaknya. Oh, rupa-rupanya orang yang berakhlak mulia ni, orang yang paling Nabi sayang. Orang yang akan bersama-sama dengan Rasulullah di syurga. Apa makna akhlak mulia? Akhlak yang baik sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya Aisyah, isteri Nabi, wahai Aisyah, bagaimana akhlak baginda Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Nabi itu ialah Al-Quran. Allah, mulianya akhlak Nabi kan. Jadi orang yang berakhlak mulia ini orang yang paling baginda kasih, dan orang ini akan bersama dengan baginda Nabi di syurga. Akhlak yang paling utama ialah akhlak kita dengan Allah ya. Akhlak kita dengan Allah. Kalau kita seorang anak, akhlak kita dengan ibu dan ayah kita. Kita seorang isteri, akhlak kita dengan suami. Kalau kita sebagai seorang suami, akhlak dengan isteri dan anak-anak kita ya. Akhlak dalam keluarga, sebaik-baik kamu orang yang paling baik akhlaknya dalam keluarga, paling berbuat baik dalam untuk keluarga kan. Akhlak kita dalam tutur kata kita, akhlak kita dalam fi'il perangai kita, tingkah laku kita. Kadang-kala kita ni ialah macam-macam lah ujian yang Allah uji bagi seseorang itu kan. Ada kalanya kita ni kadang-kadang kita seorang yang sangat baik, tapi kadang-kadang kita susah nak jaga akhlak percakapan kita kan. Mulut kita ni kadang-kadang tu laser tak bertempat kan, sehingga menyebabkan menusuk ke dalam. Jadi itulah. Jadi orang kata kita usahakanlah dari segi fi'il perangai akhlaknya baik, dari segi tutur kata juga akhlak yang baik kan. Tidak ada orang kata percakapan yang boleh bawa kepada dosa lah, maki hamun ke, mencela ke dan sebagainya lah, yang kadang-kadang kita susah nak jaga, tapi kita berusaha lah untuk kita jaga kan. Dan kadang-kadang bercakap dengan adik-beradik elok je, dengan kawan-kawan cakap tu lembut je, gelak-gelak dalam telefon, tapi bila cakap dengan suami, ya Allah, tapi bukan orang dalam ni lah kan. Ini cerita orang tempat lain kan. Ada juga suami bila cakap dengan kawan-kawan punya dah lembut, tapi bila cakap dengan anak, bila cakap dengan isteri, ya Allah, punyalah kasar.
macam suara petir. Ada juga, ada macam-macam lah ujian lah, kata setiap individu tu adalah kelemahan-kelemahan masing-masing. Tapi yang penting kita bila kita perasan tak elok aku ni, perangai aku macam ni, tak elok tutur kata aku macam ni contohnya kan. Kita usaha untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dari segi tutur kata, dari segi perbuatan kita kan. Yang penting poinnya ialah orang yang baginda sangat kasih ialah orang yang sangat berakhlak mulia. Dan orang ini akan bersama dengan baginda Nabi di syurga. Itu satu. Yang kedua, orang yang banyak berselawat. Yang ni kita ibu-ibu memang orang je lah yang suka berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Berselawatlah. Kan, man salla alayya salatan aw marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa-siapa yang selawat ke atas Nabi sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Allah. Dan amalan yang sangat-sangat terpuji, zikir yang utama selain pada zikir-zikir lain ialah selawat ke atas Nabi. Kalau kita ada apa-apa masalah yang besar yang kita rasa kita dah tak ada jalan keluar, maka jalan keluarnya, pintunya ialah selawat. Kalau kita ada hajat yang sangat besar, yang kita sangat perlu, kita dah tak tahu macam mana nak dapat benda tu, hajat kita tadi yang penting sangat, maka kuncinya ialah selawat. Kita nak apa-apa, banyakkan selawat. Kenapa? Sebab baginda Nabi pernah pesan ibu-ibu ya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay ni, ya Allah, antara sahabat Nabi yang alim, antara sahabat Nabi yang menjadi pakar rujuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Ubay bin Ka'ab kan di zaman Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam tarawih. Salah seorang daripada qurra Madinah ni. Hebat. Apa-apa masalah dirujuk Ubay bin Ka'ab. Satu hari Sayyidina Ubay ni, dan Sayyidina Ubay ni seorang yang sangat suka berzikir, sangat suka berdoa, sehingga kan dia pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni suka berdoa, suka berzikir kan, kalau aku jadikan zikir aku ini kan, dalam sehari itu 1/4 selawat kepadamu ya Rasulullah, okey tak? Ini bahasa saya lah ibu ya. Hadis tu panjang, saya sebut dalam bahasa kita lah, mudah kita faham. Ditanya, kalau dalam sepanjang zikir setiap hari aku ni 1/4 aku jadikan selawat ke atas kamu ya Rasulullah, okey tak Rasulullah? Baginda menyebut terpulang kepada kamu. Kalau kamu tambah, ia lebih baik. Para sahabat ni dia zikir bukan macam kita, ibu-ibu. Kita zikir lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, 3 kali tu je lah, nak tidur lagi tu je lah kita kan. Tapi para sahabat ni sepanjang masa, katakanlah hidup dia ataupun dia jaga tu, berapa jam dia terjaga dalam sehari. Kita letaklah dalam 14 jam terjaga sehari, mana 14 jam itulah dia berzikir. Kan letaklah 12 jam dia berzikir kan, 1/4 dia kata aku jadikan selawat sebagai zikir aku. Maknanya 3 jam zikir, 9 jam lagi zikir-zikir yang lain. Tapi kata terpulang, kalau tambah lebih baik. Kalau macam tu, 1/2 daripada separuh daripada zikir aku ni, aku selawat kepadamu ya Rasulullah. Maknanya kalau dalam sehari 12 jam dia berzikir, 6 jam dia jadikan selawat itu sebagai zikir dia. Tanya Nabi. Nabi kata terpulang. Wa in zidka fahuwa khair. Kalau kamu tambah, maka lebih baik. Kan? Bila dia dengar macam tu, ya Rasulullah, 2/3 daripada zikir aku ni, aku jadikan selawat padamu ya Rasulullah. Nabi kata terpulang. Jika kamu tambah, ia lebih baik. Bila dengar macam tu, apa kata Sayyidina Ubay? Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, seluruh doa aku, seluruh zikir aku selawat kepadamu ya Rasulullah. Bila Sayyidina Ubay sebut macam tu, apa kata Nabi? Yukfa hammuk wa yughfaru dhambuk. Kalaulah demikian, nescaya madailah, makna segala kerisauan kamu. Maknanya apa? Maknanya
apa benda masalah kamu, apa benda kesukaran kamu, cukuplah dengan selawat. Maknanya Allah akan dibantu segala kesusahan kita, akan dileraikan segala kekusutan kita, akan diselesaikan segala masalah kita. Wa yughfaru dzambuk, dan diampunkan dosa kamu. Nak apa lagi? Segala hajat Allah tunaikan. Segala masalah Allah selesaikan. Segala hutang piutang Allah bantu untuk selesaikan. Apa saja masalah Allah bantu untuk selesaikan. Dengan apa? Dengan sepenuhnya selawat kepada Nabi. Dan itu urusan dunia, kita katakan. Urusan akhirat, diampunkan dosa-dosa kita. Allah besarnya selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Jadi itulah antara amalan yang baginda suka, dan amalan ini ya akan antara kelebihannya, kita akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Dah dua amalan lah saya sebut. Cukuplah dua kan. Antara amalan lain, apa dia? Antara yang disebutlah hadis yang lain ialah menjaga anak yatim, menyantuni anak yatim. Itu amalan yang baginda Nabi suka. Dan amalan orang yang buat demikian akan bersambung dengan baginda Nabi di syurga. Dan insya-Allah pada siri-siri akan datang, kalau ada berkaitan dengan topik ini, saya akan sambung lagi lah. Jadi yang saya sebut pada malam ini sebagai satu perkara yang kita boleh berusaha untuk amalkan. Antaranya berakhlak dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia, dan apa lagi, berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kesungguhan ibadah kita ini, kesungguhan kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka-mereka yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga termasuk dalam kalangan orang yang akan bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Ya, syurga baginda Nabi sudah tentulah syurga yang special, syurga yang tertinggi, syurga yang terbaik. Jadi orang yang dapat bersama dengan Rasulullah di syurga yang dengan Nabi sudah tentu berada di kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah. Itulah akhir kepada seluruh kehidupan kita, hajat kita, dan segala orang kata apa, cita-cita kita lah. Bukan hanya di dunia, tapi yang paling utama sekali ialah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa memadai dah dulu ya ibu-ibu untuk malam ini. Satu tadabbur yang ringkas, ya, mudah-mudahan memberi manfaat lah kepada kita semua, memugarkan iman kita dan menambah aman bekal kita di negeri akhirat, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah setakat ini untuk malam ini. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustazah Moderator, dipersilakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah Ustaz Dr. Norazi di atas pimpinan bacaan 3 surah tadi serta apa yang telah dikongsikan kepada kita. Semoga kita mendapat manfaat dan mengambil ibrah dari apa yang telah disampaikan tadi. Iaitu amalan-amalan yang disukai Rasulullah. Semoga kita seperti mana doa kita ya, kita sentiasa berdoa semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita supaya kita dapat bersama dengan Rasulullah di syurga. Iaitu 3 perkara yang telah Ustaz sebut tadi, iaitu yang pertama menjaga akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan ahli keluarga kita, bagaimana tutur kata kita, tindakan kita, dan bottom line ataupun garis bawahnya ialah kita muhasabah diri ya Ustaz ya. Dan seterusnya perkara kedua ialah kita perlu banyak berselawat. Bagaimana kita mengisi masa kita? Kalau sahabat Nabi 1/4 masanya dihabiskan dengan berselawat sebagai zikir.
adakah kita berbuat demikian ataupun 1/4 daripada masa kita habiskan dengan gadget. Kalau sekarang kita habiskan dengan gadget Ustaz bangun tidur pagi dah pergi tengok gadget dah tu, macam mana tu? Dan ketika kita menjaga Samalah anak kita, Ustazah. jadi Sama agaknya sama. mungkin kita boleh manfaatkan gadget iaitu kita Ya, ya. berzikir dan berselawat menggunakan gadget Ustaz ya. Boleh. Seperti sekarang ni pun kita menggunakan gadget sebenarnya ya. Ya, ya. Kita boleh berdakwah menggunakan gadget. Itulah cabaran-cabaran kita pada zaman ni ya. Jadi kepada seramai 135 orang jemaah tahniah kerana begitu setia bersama kami, dan sebelum berpisah di udara saya mohon supaya kita mohon Ustaz untuk membuat penutup dengan membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Kita tutup dengan sedikit doa ringkas, tasbih kafarah dan suratul Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka kasihkan kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami masih ada, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Sembuhkanlah segala sakit mereka, ya Allah. Tenangkanlah mereka, ya Allah. Damai-damaikanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya ibu dan ayah kami telah pergi menghadap-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa mereka, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah mereka di syurga tertinggi di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana minas salihin, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang salih, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tambahkan majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.